أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك المكرم صاحب الزاوية الشيخ الأكبر الشيخ محمد فتح الرحمن para kiai, para syekh dan alim ulama sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan, perkara yang ingin saya kongsikan pada kali ini ialah mengenai Tauhid Sufi. Jadi untuk itu ada beberapa perkara berkaitan yang akan saya kongsikan untuk kita sama-sama ambil manfaat. Jadi sebelum itu mohon maaf kepada hadirin hadirat sekalian sekiranya bahasa saya kurang dipahami dan saya berusaha untuk berbahasa Indonesia sekadar saya mampu, sekalipun bahasa Indonesianya separuh matang. Mungkin mohon maaf dulu. Baik, perkara pertama tentang istilah Tauhid Sufi ini. Istilah ini kedengaran agak terkemudian. Yang sebelum ini agak jarang kita dengar penggunaan istilah ini. Namun tidak digunakan istilah ini atau tidak banyak digunakan istilah ini tidak bererti bahawa ia tidak ada. Itu adalah satu perkara yang perlu kita fahami dengan baik. Sebelum ini mungkin ada istilah lain yang digunakan pakai, seperti Tauhid Syuhudi atau Tauhid Irfani atau istilah-istilah lain lagi. Jadi penggunaan perkataan Tauhid Sufi ini saya dapati agak jarang digunakan dulu. Zaman mutaakhir inilah baru diperluaskan penggunaannya itu. Namun kalau kita lihat ke belakang, perkara yang sama sebenarnya telah pun dijelaskan oleh ulama-ulama kita dengan istilah yang berbeza. Walau bagaimanapun, oleh kerana istilah ini jarang digunakan pakai sebelum ini, maka ia telah menimbulkan
beberapa persoalan, terutamanya dari kalangan orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam ilmu tasawuf. Antara isu yang timbul berkait dengan penggunaan istilah ini ialah tanggapan sesetengah golongan. Mereka itu menyatakan bahawa dua perkara ini dua perkara yang berbeza. Tauhid dan sufi dua benda yang berbeda. Lalu bagaimana boleh diserangkaikan dalam istilah ini? Itu antara persoalan. Kenapa terjadi demikian? Kenapa timbulnya persepsi ini? Pertamanya, kerana mungkin terpengaruh dengan pembahagian yang telah dilakukan oleh ulama-ulama silam. Yang pembahagian itu sebenarnya untuk memudahkan kita. Pengkelasan ilmu ataupun pembahagian ini adalah lebih tujuan asalnya untuk memudahkan kita, supaya kita tahu mana bahagian tauhidnya, akidahnya, mana bahagian fiqahnya atau syariatnya, dan mana bahagian tasawuf atau bahagian hakikatnya, supaya jelas, terang, mudah dipelajari dan mudah diajarkan. Itu tujuannya. Tetapi oleh kerana waktu itu berlarutan dan tempoh yang panjang, sehingga menjadikan segolongan ahli masyarakat kita, bukan saja mereka beranggapan bahawa ini memang seperti itu, terpisah-pisah. Yang pada asalnya pemisahan ini dilakukan oleh ulama untuk tujuan pengajaran, untuk tujuan kajian, pengajaran, pembelajaran dan sebagainya. Tetapi oleh kerana sudah menjadi kebiasaan, akidah, fiqh, tasawuf, syariat, tarekat, hakikat, sudah menjadi kebiasaan, akhir sekali tanggapan masyarakat kita, mereka anggap ini berbeza. Padahal ulama-ulama yang membahagikan tiga bahagian ini dari segi praktis dan perhayatannya bersekali, serentak. Pembahagian itu hanya pada mendisiplinkan ilmunya saja, pada dari aspek keilmuannya saja. Tapi dari segi penghayatan dan pelaksanaannya, perkara ini berlaku secara serentak. Itu antara sebab bila timbul istilah ini, ada sekelompok masyarakat kita memberikan suatu bangkangan. Mereka kata tak mungkin berlaku macam ini. Ini dua benda yang berbeza. Tidak ada, tauhid sufi ini tidak ada. Seperti itu tanggapannya. Yang kedua, berkemungkinan daripada sufi itu dilihat dari persepsi yang bersifat lahiriah semata-mata. Bila mereka melihat sufi itu dari aspek-aspek lahiriahnya, seperti melihat aspek kezuhudannya, kehidupan yang zuhud, yang dipahami oleh sekelompok orang, sekalipun kefahaman ini ada benar tapi ada silapnya, ada kurang tepatnya, iaitu kehidupan yang serba ringkas, serba sehelai pinggang. Maksudnya makan, minum sangat sederhana sekali. Tanggapan ramai orang seperti itu, sekalipun tanggapan ini sebenarnya tidak benar 100%. Kemudian di tanggapan yang lain tentang sufi ini dari aspek ibadahnya, orang yang banyak ibadahnya dan sebagainya. Jadi bila sufi itu dilihat dari sudut itu, dari aspek kezuhudannya, ibadahnya dan sebagainya, maka agak sukar untuk dikaitkan dengan tauhidnya. Agak sukar untuk dikait. Bandingannya seperti seseorang yang melihat kepada satu pohon, satu pokok, yang hanya melihat dari aspek buahnya. Seperti itulah sebahagian dengan kita melihat tasawuf, melihat aspek buahnya. Mereka tidak melihat aspek batangnya, pohonnya, apatah lagi akar dan tunjangnya, lebih-lebih lagi. Maka sebab itu bila timbul istilah tauhid sufi, mereka dilihat asing. Bagaimana dua ini boleh berpadu? Kerana tak nampak kesinambungannya, kaitannya itu. Maka ini adalah isu yang timbul.
Baik, kalau begitu bagaimana? Sekarang istilah ini sekalipun jarang digunakan dulu, tapi hakikat sebenarnya dia adalah dua benda yang sangat berkait rapat dan berpadu. Di mana kita boleh melihat semua ini? Kalau percakapan kita, omong-omong kita kosong, tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, itu barangkali dianggap sebagai tidak ada asasnya, tidak boleh diterima. Apa-apa penghujahan, apa-apa kenyataan fakta dalam agama kita mesti ada landasannya, mesti ada dalilnya, tempat berpijaknya, sandarannya dan sebagainya.